Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama-sama dengan Cikgu Ivi dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Hari ini dalam misi ke SPM, kita akan mengulang kaji novel tingkatan 5 iaitu soalan 4A. Anda calon SPM. Anda belum yakin dengan soalan novel ini? Jom, mari kita sama-sama belajar dengan Cikgu Ivi supaya anda lebih yakin lepas ini untuk menjawab soalan dalam peperiksaan. Okey, hari ini Cikgu Ivi memilih standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Dan untuk standard pembelajaran pula, Cikgu Ivi memilih 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Okey. Kedua-dua standard kandungan dan standard pembelajaran ini terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran BMK SSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Seterusnya, hari ini kita akan cuba mencapai 4 objektif iaitu mengulang kaji novel tingkatan 5 iaitu soalan 4A, menganalisis soalan novel, mengetahui panduan pemarkahan dan menjawab soalan novel dengan tepat. Baiklah, berikut ialah novel tingkatan 5 mengikut zon. Okey, ada 4 novel iaitu Tirani, Songket Berbenang Emas, Bima Sakti Menari dan juga Silir Daksina. Okey. Jom kita kenali terlebih dahulu soalan novel. Soalan ini dikemukakan dalam kertas 1103 palang 2 iaitu soalan 4A. Okey. Bentuk soalannya berdasarkan satu novel. Markah 7 markah secara keseluruhan, isi 4 markah, bahasa 3 markah. Okey, markah bahasa berdasarkan impression pemeriksa. Okey, jom kita analisis markah terlebih dahulu sebelum kita menjawab soalan. Baik, daripada 7 markah tadi, okey, keseluruhan markah ialah 7 markah. Cuba pecahkan kepada dua bahagian iaitu 4 markah dan juga 3 markah. 4 markah ini ialah markah isi, manakala 3 markah ini ialah markah bahasa. Okey, baik, kita lihat markah isi terlebih dahulu. Pecahkan kepada 2 markah, 2 markah. Okey, daripada 2 markah ini, pecahkan anda buat ataupun tulis 1 tambah 1, iaitu 1 markah isi, 1 markah contoh. Kemudian untuk isi yang kedua ni, 1 tambah 1, iaitu 1 markah isi dan 1 markah contoh. Jadi, kesemua markahnya ialah 4 markah. Macam matematik lah pula kan, ada tambah-tambah. Tak apalah, asal anda faham dan anda analisis terlebih dahulu markahnya. Kemudian 3 markah ini, anda akan peroleh jika tiada kesalahan tata bahasa dan seboleh mungkin ada pendahuluan juga penutupnya. Barulah dapat markah penuh 3 markah. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kelemahan calon. Okey, baik. Ini beberapa kelemahan calon. Yang pertama, tidak menganalisis soalan. Okey, dapat soalan terus jawab, tak analisis terlebih dahulu. Itu kelemahan calon. Jangan ulang. Seterusnya, tidak membaca teks novel. Ini satu kelemahan. Okey, anda harus menguasai terlebih dahulu teks novel ini. Okey, masih ada masa untuk anda membaca. Silakan baca novel anda masing-masing. Yang ketiga, calon tidak menguasai elemen komsas dalam novel. Baik, sebegitu banyak elemen komsas yang kita pelajari masa kita mengkaji novel, maka ada beberapa elemen yang perlu anda kuasainya betul-betul. Baru boleh jawab soalan novel dengan tepat. Yang keempat, tidak mengetahui teknik menjawab yang betul. Jadi, seboleh mungkin jangan ulang kelemahan ini ya. Seterusnya, ini beberapa tip untuk menjawab soalan novel. Baik, yang pertama, baca soalan terlebih dahulu. Fahami kehendak soalan.
Yang kedua, analisis soalan, tandakan kata kunci. Yang ketiga, rangka isi terlebih dahulu. Dan yang keempat, tulis jawapan dalam bentuk perenggan. Kalau boleh, ada pendahuluan dan ada penutupnya. Nanti kita belajar macam mana. Baik, seperti yang Cikgu Evi beritahu itu tadi, anda perlu menguasai kesemua elemen Komsas yang terdapat dalam kajian novel anda. Ini antara beberapa elemen Komsas yang perlu anda kuasai, iaitu tema, persoalan, watak dan perwatakan, nilai murni dan juga pengajaran. Okey, cara nak kuasainya, ada calon dia akan ingat 1, jawab 5. Contoh, dia hafal nilai murni, kemudian daripada nilai murni ditukar kepada persoalan, kepada perwatakan, kepada pengajaran. Asalkan kata kuncinya tepat. Contoh, kalau persoalan, jawab dengan persoalan tentang. Kalau perwatakan, jawab dengan seorang yang. Kalau nilai murni, nilai apa-apa. Kalau pengajaran, kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah, kita tidak boleh, kita tidak sewajarnya, kita janganlah dan lain-lain. Jadi itu cara untuk anda menguasai elemen Komsas yang dikaji dalam novel. Baik, hari ini kita tidak akan mengulang kaji kesemua elemen seperti tema, persoalan, watak dan perwatakan, nilai murni ataupun pengajaran. Juga sinopsis. Itu semua anda yang baca sendiri ataupun ulang kaji sendiri. Okey? Ingat ya, ulang kaji. Jangan lepaskan markah 7 markah ini. Sayang sangat-sangat ya. Jadi mari kita lihat latihan pengukuhan. Kita nak tahu bagaimana teknik menjawab dengan baik. Okey, soalan ini dikemukakan dalam soalan 4A, iaitu novel ada 7 markah diperuntukkan. Okey, pernyataan soalan, jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayib, Tirani karya Beb Sabaria, Bima Sakti Menari karya Seri Rahayu Muhammad Yusof, dan Silir Daksina karya Nizar Parman. Baik, untuk pendahuluan, anda jangan khawatir kalau lupa penulis. Sebab dalam soalan ada disediakan nama-nama penulis novel itu. Maka anda hanya salin saja, ya. Okey. Seterusnya ini soalannya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut. 7 markah. Baik. Jom kita analisis soalan ini terlebih dahulu. Mula-mula kita gariskan apa kata kuncinya dan apa kehendak soalannya. Okey? Ini ada kata kuncinya, sebuah novel. Kata kuncinya sebuah novel. Okey, yang kedua kata kuncinya 2 nilai kemanusiaan. 2 nilai kemanusiaan. Apa kehendak soalan? Sebenarnya soalan ini memerlukan anda menuliskan nilai murni. Cumanya, nilai murni itu dipecahkan kepada 2, nilai kemanusiaan dengan nilai kemasyarakatan. Okey, nilai kemanusiaan biasanya melibatkan diri kita sendiri, manakala nilai kemasyarakatan melibatkan masyarakat yang lain, ya. Kita akan cuba melihat cadangan jawapan nanti. Okey, suka Cikgu Evi nak beritahu, soalan ini ialah soalan Percubaan Kelantan 2020. Baik, sebelum kita melihat cadangan jawapan, mari kita lihat panduan pemarkahan terlebih dahulu. Okey, ini panduan pemarkahan untuk 4A. Yang pertama, jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari. Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. Beri 1 markah bagi setiap nilai kemanusiaan yang betul ataupun yang tepat. Beri 1 markah bagi huraian atau contoh yang lengkap atau jelas. Markah isi maksimum 4 markah, markah bahasa maksimum 3 markah. Markah bahasa diberi secara impression ataupun secara holistik, ya. Baik 3 markah. 3 markah, tiada kesalahan tata bahasa. Sederhana 2 markah, lemah 1 markah. Lemah maksudnya banyak kesalahan tata bahasa. Jika calon menjawab dan markah isi kosong, beri 1 markah untuk bahasa.
Nampak kan? Anda dapat juga markah bahasa walaupun isi salah. Baik jawab daripada tak jawab. Okey. Calon tidak menjawab, kosong markah. Itu tak dapat nak tolong dah. Okey, jadi macam-macam mana pun untuk soalan novel ini jangan fobia. Jawab. Kalau tak boleh jawab mengikut kehendak soalan, tulislah sinopsis. Sekurang-kurangnya anda dapat 1 markah untuk bahasa. Jom kita lihat cadangan jawapan. Mula-mula kita lihat jawapan bagi songket berbenang emas. Baik, kita tuliskan dulu 4A ya. Okey, kita lihat pendahuluannya macam mana. Novel yang saya pelajari ialah Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayib. Terdapat beberapa nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari ini. Baik, Cikgu Evin nak anda lihat mula-mula menuliskan pengenalan ataupun pendahuluan soalan ini. Perhatikan, frasanya ialah novel yang saya pelajari. Cikgu Evin nak minta anda semua tidak melakukan kesalahan ayat tergantung apabila anda memulakan ayat dengan berdasarkan novel yang saya pelajari iaitu Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayib. Anda noktahkan. Nampak kan? Ayat itu tergantung. Jadi untuk mengelakkan ayat itu tergantung, mulakan dengan frasa novel yang saya pelajari. Macam ni, novel yang saya pelajari ialah Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayib. Noktah. Kemudian salin sebahagian ayat daripada soalan. Terdapat beberapa nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari ini. Okey, inilah ayat pendahuluan. Bukannya susah, ya. Perkenalkan novel yang anda pelajari dan masukkan sikit sebahagian ayat daripada soalan. Seterusnya kita akan lihat isi pertama. Baik, salah satu nilai kemanusiaannya ialah nilai kasih sayang. Nampak? Kita tulis balik perkataan nilai. Nilai kasih sayang. Anda tuliskan nilai kasih sayang ni, anda dapat 1 markah. Okey, contoh untuk 1 markah lagi. Contohnya, Embong dan Saleha sebagai ibu bapa amat menyayangi anak-anaknya iaitu Dahlia, Abu Bakar, Mawar, Kiambang, Melati dan Anggrek. Mereka menaruh harapan yang tinggi agar anak-anak berjaya dalam pelajaran kerana mereka yakin dengan pelajaran tinggi sahaja nasib keluarga akan berubah. Anda dapat 1 lagi markah. Jadilah 2 markah. Seterusnya, 2 markah lagi anda peroleh daripada isi kedua iaitu selain itu terdapat juga nilai keberanian dalam novel ini. 1 markah. Contohnya Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai yang berarus deras dan berkeladak semata-mata mahu menyelamatkan Said daripada mati lemas tanpa memikirkan keselamatan nyawanya. 1 markah. Jadi 2 markah lagi ditambah. Jadilah 4 markah. Okey. Penutup pula. Kesimpulannya, memang terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari. Dari mana anda dapat ayat penutup ini? Daripada kehendak soalan itu tadi. Dan kalau boleh, berikan penegasan dengan perkataan memang. Ya, contohnya kat sini, kesimpulannya memang terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari. Okey, berapa total markah awak dapat? 7 markah, 4 markah isi, 3 markah bahasa. Begitulah cara menjawab soalan 4A untuk soalan itu tadi bagi Songket Berbenang Emas. Baiklah, mari kita lihat jawapan untuk novel Tirani pula. Okey, novel yang saya pelajari ialah Tirani karya Beb Sabariah. Terdapat beberapa nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari ini. Itu pengenalannya. Kemudian untuk isi-isinya, salah satu nilai kemanusiaannya ialah nilai kasih sayang. Sebagai contoh, Fadil dan Raidah sebagai ibu bapa amat menyayangi anak-anaknya iaitu Ghazi dan Wahida. Mereka menaruh harapan yang tinggi terhadap pembedahan muka dan hidung Wahida yang cedera akibat diserang seekor monyet Belanda. Okey, di sini anda akan dapat 2 markah. 1 pernyataan isi dan 1 lagi ialah huraian.
Okey, isi kedua. Selain itu, terdapat juga nilai baik hati dalam novel ini. Sebagai contoh, Bazila membenarkan Wahida menetap di rumahnya di Yishun Street sepanjang tempoh Wahida menjalani rawatan pembedahan muka dan hidungnya di Silicon Medical Center, Singapura. Okey, anda akan dapat 2 markah lagi. Jadi, keseluruhan markah isi anda dah dapat 4 markah. Baik, penutupnya, kesimpulannya memang terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari. Okey, jadi anda akan dapat 7 markah, 4 markah isi dan 3 markah bahasa. Senang kan jawapannya? Gitu je jawabnya. Bukannya susah. Okey? Jom kita lihat untuk novel Bima Sakti Menari. Novel yang saya pelajari ialah Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Terdapat beberapa nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari ini. Okey, itu pengenalannya. Okey, isi pertama. Salah satu nilai kemanusiaannya ialah nilai cinta akan alam sekitar. Okey, anda dapat 1 markah daripada pernyataan isi. Sebagai contoh, Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik berusaha untuk membawa kembali kegelapan di Kuala Selangor dengan memastikan habitat klip-klip terjaga dan Kuala Selangor kekal sebagai lokasi pencerapan bintang. Okey, anda dapat 1 markah untuk huraian. Jadi, 2 markah dah dapat kat sini. Seterusnya, 2 markah lagi. Selain itu, terdapat juga nilai setia kawan dalam novel ini. Sebagai contoh, Muhammad Taufik sanggup berjumpa dengan penjahat di stesen minyak Petronas di hadapan hospital semata-mata untuk menyelamatkan sahabatnya Nurul Hafsah yang telah diculik. 2 markah. Okey, kesimpulannya, memang terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari. Okey, keseluruhan markah anda akan dapat 7 markah, 4 markah isi dan 3 markah bahasa. Baik, seterusnya, jawapan untuk novel Silir Daksina. Novel yang saya pelajari ialah Silir Daksina karya Nizar Parman. Terdapat beberapa nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari ini. Okey, itu pengenalannya. Kemudian isi-isinya, salah satu nilai kemanusiaannya ialah nilai kasih sayang. Sebagai contoh, meskipun sudah 3 tahun berpisah, Abdullah bin Kayan tidak pernah melupakan anak tunggalnya, Haikal Hakimi. Dia amat merindui anaknya itu sehinggakan kasih sayang tersebut dicurahkan kepada Ong Si Hwa yang sebaya dengan anaknya. 2 markah anda dapat dari pernyataan soalan dan juga pernyataan nilai dan juga huraian. Seterusnya, selain itu, terdapat juga nilai hemah tinggi dalam novel ini. Sebagai contoh, Haikal Hakimi akan bercakap dengan bahasa yang sopan. Dia juga menghormati keputusan ibunya yang tidak mengizinkan dia menziarahi jenazah ayahnya. Sungguh pun dia terlalu ingin melihat jenazah ayahnya buat kali terakhir. Okey, daripada pernyataan isi, anda dapat 1 markah. Daripada huraian, anda dapat 1 markah. Jadi penutupnya, kesimpulannya, memang terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam novel yang dipelajari. Jadi, keseluruhan markah anda peroleh 7 markah, 4 markah isi dan 3 markah bahasa. Senang kan? Seterusnya, kita akan lihat rumusan pembelajaran. Baik, rumusannya hari ini, Cikgu Ivina anda mengulang kaji soalan novel tingkatan 5 mengikut zon dan juga anda mengetahui bentuk soalan dan panduan pemarkahan novel dan anda dapat menjawab soalan novel 4A dengan tepat. Jadi Cikgu Ivi harap ketiga-tiga rumusan ini anda telah perolehnya. Baik, seperti biasa Cikgu Ivi suka mendoakan anda, calon-calon SPM ataupun pelajar-pelajar yang lain untuk memahami apa yang telah dikongsikan ini. Jika video ini anda rasakan bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, sila kongsikan. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel bersama Cikgu Ivi ini ya, untuk manfaat anda semua. Sokongan anda, inspirasi bagi Cikgu Ivi. Terima kasih
buat semua yang telah menyokong Cikgu Evi selama ini. Kepada calon-calon SPM, selamat maju jaya untuk SPM anda. Yakin boleh, insya-Allah anda boleh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.